Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif kadasallahu sirrah. Ikhris situ. An yakuna laka syai'un ta'rifu bihi kulla syai'. Ikhris mana tamakkan, mana berikan tumpuan kalbi itu. Tamakkan dirimu terhadap suatu yang menjadikan kamu dapat mengenal segala sesuatu. Arti dia apa maksud dia? Maksud dia tamakkan dan sungguhkan dirimu dalam mentahkikkan ubudiyahmu, kehambaan dengan Tuhan kita tahkik. Nah, saya akan disinari ke atasmu sifat rububiyah, ya, sifat rububiyah, lalu dibukakan bagimu hakikat setiap sesuatu. Maksudnya barang hikam kata kun bi awsafi rububiyah muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyah mutahaqqiqan. Kun mana bentuk diri kamu, kun bi awsafi rububiyah muta'alliqan, muta'alliq bi awsafi rububiyah, mana kalbi kita sentiasa bergantung dengan sifat ketuhanan Allah SWT. Mana alik galbak billah, gantungkan hati kita setiap saat dengan dia, ya. Kemudian bi awsafin ubudiyah mutahaqqiqan, dengan sifat kehambaan kita tahqiq mantap. Jadi ini lambang apa? Syariat wal hakikat tidak boleh berbeza, ya. Yang tadi hakikat, tahqiq ubudiyah itu makam syariat, menterjemahkan kehambaan. Jadi bila kita terjemahkan kehambaan, kita mantap dalam menterjemahkan kehambaan. Kita hamba dengan Tuhan, bukan hamba dengan makhluk. Jangan ibadat dia Masya Allah bulat betul dengan Tuhan. Bila bulat dengan Tuhan, di ibadat tak nampak diri dia, baru bulat. Selagi kita ibadat, perasaan kita lagi itu tak bulat lagi kan. Itu dia syirik pada nazar, ya, bukan syirik akidah tak. Ya, sebab kita ada 3 syirik kan. Asyirkul jali, wa syirkul asghar, wa syirkul khafi. Ya, syirik jali dia membatalkan akidah, ya, menyembah patung-patung, berhala, pahaman yang tak betul. Kalau syirkul asghar dia membatalkan akan sawabul a'mal, ya, itu maknanya dia isqat mungkin. Ada pun ada syirik yang khafi, ini membatalkan sidqut tawajjuh, ya, kejujuran kalbi kita menghadap Tuhan akan terosak bila kita pandang pada diri kita, ru'yatun nafas mungkin. Itu kena buang tu. Boleh kata iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar daripada diri engkau sampai ke Tuhan. Apa makna keluar daripada diri tu? La haula wala quwata illa billah. Tu nihayah. Ya, la haula wala quwata illa billah ni kanzun min kunuzil jannah. Gedung daripada gedung syurga Tuhan, masya-Allah. Tuhan ini bayangkan dalam tu ada futuhat, ma'arif, macam-macam dalam tonton simpan kan, yang telah didapat oleh para arifina billah. Jadi tumpukan, tamakkan tu makna apa? Orang kalau tamak dia bersungguh-sungguh, dia menumpukan, ya, iaitulah dirimu dalam mentahqiq, memantapkan, mengemaskan maqamil ubudiyah, ya. Bila mantap, nas saya disinari, mana dipancarkan kepada kamu tadi, ke atasmu akan sifat rububiyah, sinaran sifat nur rububiyah Tuhan akan bukakan, ya, sehingga apa dibuka? Sehingga karam dia dengan Tuhan, ya. Fa iza ahbabta kuntu sam'a allazi yasma'u bi ila akhir hadis, ya. Fa iza ahbabta, bila antara kasih seorang je, kuntu sam'a, akulah pendengaran dia. Mana satu dipanggil isyarat kepada maqamil fana, dia lenyap. As-sayru fillahi la yakuni illa ba'dal fana, berjalan ke Tuhan takkan mudah melainkan dia fana. Fana apa? Antabdu azamatillah, tersela dalam kalbi dia kebesaran Tuhan, dia lain habis hilang, tak ada yang lain, ya. Mana ru'yatullahi bila khalqin, kalbi dia tu memandang kepada Allah Ta'ala, lenyap yang lain. Baru ketika itu baru Tuhan buka jalan ni. Selagi kalbi dia ada pandang makhluk, Tuhan tak buka kan. Dia takkan terbuka. Kama la yuhibbul al-amalul mushtarak, la yuhibbul al-qalbul mushtarak. Bagaimana Allah tak nak amal kita disyirikkan, kalbi kita boleh tak nak.
Sebab kalbi itulah tempat yang paling mahal kali. Hakikatul insan, hakikat diri manusia yang nak bawa menghadap Tuhan, makrifat dia lah. Ya, jasad kita jaga solid semua baling dan liam dahat itu kan. So jadi bangkai itu. Dalam dengan okay, hakikat diri kita, ar-ruh, as-sir. Atau benda tu kalau keluar dari jasad kita, kita pun tengah-tengah. Tak ada keluarga dah. Ya. Sebab jangan tertipu dengan hidup jasmani. Ya. Orang yang diazab setengah pada azab, orang tak faham ialah qad azaballahu bil hayatil jismaniyah. Tuhan azab seorang tu dengan dia melayan hidup jasad dua. Sedap makan, sedap tidur, selesa, tu habis. Rohani dibiarkan rugi. Sebab rohani permata mahal, dia lah yang layak untuk terbang ke alam-alam yang lain, alam makrifat ke atas ini. Allah. Kemudian kata orang yang salik. Yang pertama dipanggil apa? Murid, kemudian salik, kemudian wasil. Ya. Murid ada pecah, ada muridul dunia, tu tak boleh pakai ini. Yang kedua ada sikit harga, muridul akhirah. Yang ketiga muridullah, jenak tu. Orang yang mendaki Allah Ta'ala aja. Itu jalan dia. Bila dia berbai'ah daripada mursyid yang bersanad sampai kepada baginda SAW dan menjalani akan jalan tarikah dia yang berbagai-bagai tarikat 40 lebih hari muktabarah, ya sanad dikemas sampai kepada Rasulullah SAW dan ada cara masing-masing. Maka bila dibukakan hijab dia, maka dia masuk golongan wasil, ya sampai mana masuk dalam maqamul ihsan. Apa dalam maqam ihsan? Ya di muraqabah dan musyahadah akan Allah Ta'ala. Maka orang yang salik simpan kalau salaka yasluku suluk, orang panggil suluk mana perjalanan. Ada yang tarikat ada dua, satu dipanggil tabarrukan, satu taslikan. Ya, tabarruk ni banyak ambil guru mesti datang, syekh datang banyak. Lepas tu di balik itu amal sendiri. Ya, kalau taslik dah dia memperjalankan perjalanan rohani kita, dipimpin seperingkat demi seperingkat. Sebab Imam Ghazali kata talabu syekh wajibun ala kullil murid walau kana min akabiril ulama. Yang menuntut akan mursyid yang membimbing rohani kita menjadi kemestian walaupun dia terbesar daripada ulama. Ya, 4 mazhab, 10 mazhab, ya, dia mengaji sekalipun dalam Quran ni dia ada cek guru khas. Ya, jadi guru khas. Sebab benda tu berlaku dalam pada Imam Ghazali sendiri. Syekh Daud orang Kelantan kan, ya. Syekh Daud Bukit Abal, dia belajar bertahun kan 40 tahun. Kita belajar 4 tahun rasa pandai ya. 40 tahun alim 7 mazhab kan, ya. Apa kalam dia? Ya, benda nikmat yang paling hebat aku dapat ialah dalam perjalanan tariqah sufiah. Inilah nikmat yang aku dapat. Ini antara aku dengan dia terus. Ya. Ilmu syariat ni perbincangan kita dengan makhluk, nak udahkan maknanya makhluk, itu kewajipan syariat. Yang ni terus kita dengan dia terus. Ya, itulah nikmat paling besar aku dapat dalam perjalanan ni. Sebab dia kena berjalan dan ni. Dia sebut wasil apa masil? Sampai. Boleh sampai tak berjalan. Saya nak sampai tapi jalan saya tak nak. Pelik belengkau ni. Dia nak sampai, nak. Tapi tak berjalan, jalan tak nak dia, nak sampai je. Kau ni masuk air kepala. Ya, nak berjampai tapi tak berjalan. Mana boleh, dia mesti berjalan. Barulah dia sampai. Rasul sallallahu alaihi wasallam, makhluk paling hebat. Nak sampai hadrat Tuhan Islam Mi'raj kena berjalan tak? Yalah, seperingkat. Langit naik. Sampai wasil. Kalau Rasul berjalan, kita siapa kan? Tiba-tiba nak sampai tak berjalan. Wah, ni pelik. Jadi ilmu hakikat gila ni. Ya. Sedap tu dia ajuk kita. Ini tarekat jalan tak sampai-sampai. Kita dah sampai tak payah jalan. Tu orang gila orang. Bukan gila babi gila. Sampai tak ada jalan. Macam tadi. Allah Akbar. Ya, orang yang salik apabila telah tahqiq sifat ubudiyah, kehambaan dia dengan Ta'ala, yang betul-betul dia melazimkan diri dia, pandang dia sebagai abdi kepada Tuhannya, ya, dan melazimkan berkhidmat dengan perkara fardu dan sunat. Dia buat ibadat itu dulu dalam maqamun khidmah, bukan dalam maqamun ibadah. Maka ibadat dia mengharapkan sawab, pahala. Maka khidmat tak ada, dia tak harap pahala. Orang berkhidmat ni dia harap kasih daripada Allah Ta'ala.
Sebab bila khidmat dengan guru-guru kita khidmat kan, tujuan apa? Kita nak biar kita ni ada dalam hati dia. Bila kita ada dalam hati dia, Masya Allah, dia doa kita tak tinggal. Ya, kalau nur sampai pun lalu kita dapat lagi. Itu rahsia kita duduk dalam khidmat. Maka dia akan dikasihi oleh Allah Ta'ala. Ya, itu yang kita nak tu. Dapat kasih. Kita nak ibadat sampai Tuhan kasih. Dan kasih kemuncak dia bermula pada mana? Memadamkan pandangan dia. Fa iza ahbabtu kuntu sam'ah. Itu dia. Bila aku kasih pada hamba, kuntu sam'ah. Adalah aku tu pendengaran dia. Allazi asma'u bih. Yang dia mendengar dengan aku. Itu dia. Sekarang kita mendengar, kita rasa kita daripada dia. Itu mahjub lagi. Ya. Kita berjalan dengan kita. Kita semayang, qiyam, rokok, sujud sampai salam. Kita rasa kita ke rasa dia? Sedangkan Quran jelas. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ma masdariyah. Maknanya atas jadikan kamu dan perbuatan. Apa perbuatan kita? Memandang, bercakap, melihat, duduk, bangun, semua dia. Sekarang kita rasa siapa? Kita, syirik. Syirik apa dia panggil? Atau dia panggil syirik khafi. Bukan syirik jali saja, jali batal akidah. Ya. Syirik asghar dia tidak batal akidah. Syirik khafi tak batal akidah. Cuma batal pahala amal. Yang bawah lagi, yang paling tinggi syirik asyirkul khafi. Itu batal sirkut tawajuh. Kejujuran tawajuh nak hadap Tuhan akan rosak bila kita pusing pada makhluk yang habis. Ya, dia nak sidik betul menghadap. Allah karim. Barang siapa dikasihi oleh Allah Ta'ala, maka Allah adalah pendengar. Ini Allah tu pendengarnya. Mana apa? Jangan kata dia tu Allah pula, kacau je. Ya, mana dia mendengar tu dengan Allah. Mana Tuhan bukakan. Yang didengarnya dia mendengar. Penglihatannya yang didengarnya tadi dengan melihat, ya, dan lidahnya yang dengan dia dengan Allah dia berkata-kata. Bermakna dikaram dalam af'al Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia nampak semua af'al Tuhan yang gerakkan dia bercakap, ya, itu dia. Dia bercakap dengan dia, duduk dengan dia, makan dengan dia, baru selamat dan ya, itu istilah sufi dengan dia. Ma'iyah dia begini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu sifat Tuhan tu, ma'iyah. Dia berserta. Tapi kita tak boleh serta dengan dia. Ya. Kita jangan berserta dengan Tuhan, tak layak. Dia ahad. Kana Allah wa la syai'a ma'ah. Tak ada Ta'ala, tidak ada sesuatu dengan dia. Ya, itu makam ahadiyah. Dia tunggal. Adapun dia serta. Sebab semua dia, kita ni tempat takluk dia. Ya, berserta di sini dia panggil apa? Berserta, makna ma'iyah secara hisiah ke atau maknawiyah? Tak, ma'iyah maknawiyah. Mana kita serta dengan dia. Mana ada makhluk terlepas dari taksisul iradah? Ada? Tak ada. Mana ada makhluk terlepas dari taksirul kudrah? Ada? Tak ada. Mana ada makhluk terlepas dari inkisyafil ilmi? Tak ada. Mana ada makhluk terlepas dari inkisyaful basar was sama? Ada? Tak ada. Semua terikat. Sebab itu kita memandang keterikatan makhluk dengan dia. Ya, terangkan, suburkan ke pandangan syuhud kita akan keterikatan segala makhluk dengan Allah Ta'ala. Baru dia akan rasa dia syuur dengan Tuhan akan kuat, terikat dengan kita terikat. Itu dipanggil wujud yang muqayyad. Bila wujud muqayyad dia panggil apa? Macam bayang kan. Adapun dia tidak terikat dengan siapa. Itu dipanggil wujud yang mutlak. Ya, bukan wujud muqayyad. Kita dengan dia pekak ada air mutlak kan. Ada air muqayyad. Kalau air mutlak, itu sifat dia dua. Suci lagi menyucikan. Lepas tu dalam kalam-kalam ulama sufi kata, jadilah kamu air mutlak. Mana air dia suci dan dia boleh mencuci lain. Itu martabat mursyid mutlak, mursyid kamil dan dia boleh membimbing orang lain. Dia bawa usul orang kepada Tuhan. Kalau tak dapat air mutlak pun jadi air mustakmal, jadi air mutanajis. Mustakmal ni disuci lagi, tapi dia tak boleh nak suci orang lain. Boleh tahan lah. Kalau dia mutanajis habis. Najis pula mughalazah. Apa lagi bakar. Ya, habis tu. Mengecikkan orang, habis orang kotor. Okay. Dan lidahmu, yang mana dengan dia lah kamu berkata-kata. Dengan dia, mana dengan gerak daripada dia. Dengan taksis dia, semua dia bercakap daripada dia. Sebagaimana yang tersebut dalam hadis Qudsi. Hadis sahih, iaitu hadis Qudsi lepas daripada Rasulullah SAW. Makna dia berta'ala.
Ya, wa ma yazalul abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa iza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyanna wa la in ista'azani la'uizanna. Allah, ni ada sahih. Sentiasalah hamba, ya, sentiasalah hambaku menuntut pendampingan. Mana jalan pendampingan, jalan dia apa? Sentiasa, tak boleh putus. Batu rukun besar dia zikir, jangan putus. Ya, zikir dengan Tuhan jangan putus. Terlupa minta maaf dengan Tuhan balik, istighfar. Ya, dia pun tengok, ya, habis zikir tak berhenti, tak makan gitu. Wah, sebab kepala dia makan. Ya, orang kau adillah dia makan, dia risau tak zikir, dia terbalik. Saya tahu seorang wali dan dia makan roti tu, dia cecah, dia telan. Dan nak murid pakai, ya Sayyidi Syekh, tak kunyah ke telan ni dia? Kunyah buang masa. Kunyah tu buang masa, zikir aku banyak tak habis kan, kata. Makan cerat-cerat telan ni, zikir banyak lagi. Kita pula siap lepas makan seukur, nyandau macam wali syurga pun. Ya, wali dikunyah tu dia rasa buang masa. Bayangkan dia punya hebat tak hebat dia orang. Kita pula bila kata sikit banyak, habis apa nak makan, sebab kepala otak dia makan. Pada otak dia semua aghyar dalam macam mana nak sampai ke Tuhan. Tu kata farriq galbak minal aghyar bau yamla'hum bil ma'arif wal asrar. Antu kena cucikan dalam tuan ni. Allah karim. Sentiasalah hamba ku ni menuntut pendampingan denganku. Dengan apa? Mengerjakan yang sunat hingga itu ibarat sampai mana tu? Hatta ihibah, sehingga aku mengasihi dia. Tanda dalil kita masuk dalam golongan yang dikasihi Ta'ala ialah fa'iza ahbabtu kuntu sama. Maka bila aku telah mengasihinya, jadilah aku pendengarnya. Yang dia mendengar dengannya, mana dengar Ta'ala, dan dia melihat dengannya. Ya, tangan ni tadi dengan tangan dia bergerak semua dengan dia, dan dia memegang, dan kakinya berjalan dengan dia dengan Ta'ala. Macam maksud dia apa? Dikaram dalam af'al dia. Ini syarat pada makamil fana'an. Ya, baru Tuhan kasih, sebab tak ada lain dia. Bila ada bercampur lain tu tak nak, bercampur lain tu diri kita. Betul Rasulullah doa, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Rasulullah doa tu, jangan kau serahkan diri aku, ya, walaupun sekelip mata pada aku, padahal Rasul masya-Allah sehebat-hebat makhluk. Ya, sebab tu jangan kita bersandar pada diri kita, jangan berpegang pada diri kita, berpegang hanya pada dia. Ya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Tu nihayah, kemuncak perjalanan makrifat, dia bergantung hanya pada Tuhan dia. Dan memegang dan kaki dia berjalan dengan dia. Jika dia meminta ni, ni, nasihat aku memberi dia, dan jika dia memohon perlindungan, nasihat aku ku lindungi akan dia. Sebab taraf ni kalau dia berdoa, dan kadang dia belum doa lagi, dia tergerak hati Tuhan dah bagi dah. Ya, ini karamat-karamat para awliya banyak macam-macam. Satu wali tu kan, dia sembahyang istisqa. Orang kemarau orang panggil dia ni imam. Dia berusalli, dia angkat takbir, Allah, berduru melatan. Atas dah berduru, dia pertengah menerang, gelap tu kan. Belum sempat habis salam, berderau hujan turun. Ya, kita kau sembahyang takut gelap, takut terang. Daripada gelap tu terang, tak turun pula hujan. Allah, daripada awliya. Sebab bila dia bercakap dengan dia, berjalan dengan dia, sudah lain biar rendah. Itu kekasih Allah Ta'ala. Ya. Dia kena faham tu, jangan dekat dengan dia lah, dia mengaku dia lah Tuhan. Kacau kerja ni. Ya. Kadang istilah sufi kan, la maujud bihaqqin illallah. Tiada wujud yang sebenar, kena kait bihaqqin, ya, illallah, melainkan dia. Saya jumpa satu orang tu, kan, dia pandai tapi pejabat agama tak tangkap dia. Depan pejabat agama dia baca biasa, dengan geng dia buat jalan lain. Macam-macam. Ya, kita sengaja segegar dia buat mengenali. Ini dia kata saya nak cerita ni. Orang takut nama aku. Kita lah Tuhan dia tu. Wah, kacau je. Ya, kata la maujud illallah. Kata, tak ada yang wujud melainkan Allah. Habis yang wujud siapa ni? Yang wujud Allah lah. Kita takut nak mengaku gitu. Wah, kata berat kerja kapi menongging. Ni memang tadi kata kau pancung 1000 kali orang macam lebih baik kau bunuh daripada seorang kafir.
Bunuh seorang kafir dengan bunuh orang jenis 1000 kali bunuh orang ni lagi. Sebab apa? Dia menyesat. Yang kafir tu kita tak disesat dengan dia, tahu dia kafir dah. Yang ni konon hakikat rupanya babah. Ya, sebab dalam kalam tu dia kena kait tu la maujud bihaqqin. Ya. La maujud tapi bihaqqin, tidak wujud yang sebenar. Mana wujud sebenar? Wujud atas jalan istiqlal. Mana wujud yang mutlak, wujud tu yang terkenaki. Ada pun wujud lain muqayyad. Wujud kita muqayyad, macam wujud bayang dengan kita kan. Bayang tu terikat dengan kita. Kita bergerak, dia gerak, dia diam, maka wujud yang kita orang pandang tak? Pandang, walaupun nampak tak kira. Ada orang kira bayang tak? Kita tengok berapa? 4. Mana tu? 3 bayang. Kau ni gila bayang. Sebab wujud bayang tak ada iktibar, sebab dia tergantung dengan benda lain. Wujud yang tidak tergantung, tak terikat, bahkan dia yang mengikat yang lain, itu wujud tunggal. Dia saja Allah Ta'ala. Itu wujud yang sebenar maknanya. Apabila al-haq itu telah menjadi pendengaran, penglihatan dan percakapan, maksud apa? Dia telah dimukasyafahkan Allah Ta'ala. Batin hati dia, ya, musyahadah akan perkara tadi, af'alih. Dia karam dalam af'al, maka dia akan mendengar setiap sesuatu, ya, melihat setiap sesuatu dan berkata dengan setiap sesuatu. Dia ketahui hakikat semua perkara apabila ia menghadap kepadanya. Dia tawajuh di Tuhan terbuka kan. Dia kata man arafallah kallah, man arafallah la yasun alaihi syai. Siapa yang kenal tu Tuhan tidak tersembunyi bagi dia. Dia Tuhan buka. Allah. Dan kelihatan ke atasnya segala perkara dengan diperkenalkan kepadanya setiap satu tu. Diperkenalkan. Kalau tak diperkenal tak dapat pun. Tapi diperkenal. Sebab apa? Dia masuk lain orang yang dikasihi oleh Allah. Maka khasais dia banyak. Tentuan yang Tuhan bukakan kepada para arifin billah. Sebab apa? Dia dah bekerja keras mengelap permukaan cermin kalbi dia. Ya, banyak hijab dia lap-lap sampai terang. Nah, terang cantiklah kan. Maka macam-macam dibuka. Jadi kesimpulan di barang siapa mentaati Allah, nasai setiap perkara akan mentaati dia. Ya, kalau dia betul-betul mentaati zahir dan batin dia betul-betul, maka Tuhan pusing tu. Man khafallah khafau kulli syai. Banyak berlaku pada para aulia, ya. Si Ibrahim bin Adham duduk dalam bustan di sana, taman itu, kebun. Dia tertidur, ulau datang, patahkan daun macam daun nabatin besar tu. Ulau kipas dia. Ulau kipas dia. Kalau gitu ulau belit gitu. Kau dengan aku sama kaki belit gitu kan. Bila belit gitu. Ini kipas. Ya, ni pengarang kitab ni tuan. Awal kita kan. Si Abi Madian At-Tilimsani radhiyallahu anhu. Ya, dia jenjit telinga gimau. Gimau tu dah patahkan apa? Tengkuk kaldai. Orang kampung tu kerja cari rezeki keluarkan kayu daripada hutan. Tiba-tiba gimau dah patah ke tengkuk dia. Dia mengadu pada Syekh. Syekh Allah Abi Madian At-Tilimsani radhiyallahu anhu. Ya, dia pergi ke tempat dia dipanggil gimau. Keluar gimau. Diarahkan pula gimau, oleh kerana engkau dah patahkan tengkuk, engkau kena ambil tugas kaldain. Sejak pada hari itu, hari-hari dia keluarkan kayu, ngunukan gimau. Hari pertama bongkau orang lagi tu. Ini gimau bawa kayu maut dia. Akhir sampai habis mati gimau ni. Keluar kayu. Binatang buah jadi lembut. Sebab apa ni? Karamatul aulia ni. Sebab apa? Dia memberikan ketaatan penuh kepada Tuhan, maka Tuhan pusing makhluk taat ke dia. Itu keadaan dia. Allah Tuhan. Cerita ni banyak kan, beribu cerita je ni banyak berlaku pada para aulia illah ta'ala, ya, binatang yang buas. Jadi semua dia kata, ini dia kata warasatul anbiya sebenarnya tadi. Nabi berilmu, dia berilmu. Nabi beramal, dia beramal. Nabi berjuang, dia berjuang. Nabi ada mukjizat, dia ada karamat. Ya, kan dalam cerita mukjizat Rasulullah SAW, dia kan seorang yang mana unta dia sangat liar. Sangat liar unta dia, sampai dipanggil dia mengadu hal pada Rasulullah SAW, dah tak boleh dia buat kerja dah. Kan? Akhirnya bila sampai Rasulullah datang, dia orang dah macam nak tarik, jangan pergi Rasulullah, memang garang takut kan. Dah Rasulullah pergi, terus jinak habis. Unta tu terus lembut dengan Nabi. Ya, sehingga unta tu sujud kepada baginda SAW. Dia siap sujudkan Nabi. Bila sujud, dia orang kata kalau itu kami nak sujud, mereka kata tak boleh. Kita tak boleh sujud makhluk kepada makhluk. Kalau boleh sujud makhluk nasihat aku suruh isteri sujud pada suami. Ya, itu menandakan apa? Tak boleh sujud makhluk sama makhluk. Nak ceritakan unta seliar-liar tunduk habis.
Kalau wali tunduk, Rasulullah lagi lah. Itu maksud dia apa? Benda yang ada pada Rasulullah SAW ada pada para awliya. Itu panggil warasatul anbiya, yang sebenar warasatul anbiya yang hakiki mana. Allah. Yang kampung sini ada seorang tentang kenal dah arwah. Dia pergi hutan dengan orang ikut ramai kan. Dia kata nak tengok gimau kata. Dia kata jangan tunggu, jangan. Nanti aku panggil gajah. Gajah datang. Dok budak terkencing naik terbukuk lagi. Ya, gimau datang kat dia ambil taging gimau di budak-budak dia mengeletau. Ya, itu kaedah dia. Nur mahabbah dia. Nur khauf dengan Tuhan kuat. Menyebabkan yang lain semua tunduk kat dia. Maka Allah Ta'ala itu baginya, dan Allah Ta'ala itu akan mengasihinya dengan diberikan segala keinginan dia. Apa saja dia nak, tuan-tuan beri. Tapi orang macam ni pula, dia tak nak, dia dapat lazat dengan Tuhan, yang lain dia tak nak kan. Satu orang wali dia berjalan di belantara, tiba-tiba terputus bekalan air. Dia cari-cari jumpa telaga, tapi air telaga tu jauh ke bawah. Cari-cari alat tak ada, dia pun tengok telaga tu, air telaga tu naik kan. Dia tenung aja air telaga tu naik. Tu nak masuk ke mulut dia kan. Dia elak. Dia menangis, ya Allah, bukan ni yang aku nak. Aku nak engkau, bukan ni. Kalau kita macam, wah, ni macam si anak jeling je naik tu. Maut kita. Itu dia para awliya dan sebab kalbi dia dah betul-betul dengan dia, berlazat dia dengan Tuhan. Ya. Dia beri kepadanya dapat mengenal hakikat segala sesuatu. Ya, sebab tu Imam Ghazali kata kalau dibukakan bagi awliya ni, dia akan tahu 7 lapis langit, 7 lapis bumi semua ditilak kat dia. Tengok dalam khutbah Badrun Nafis tu kan. Wa atla'ahum haqiqatal asya'i. Tuhan ittilak atas qalbi arif segala hakikat sesuatu. Ya, Tuhan buka, dimukasyafahkan akan hakikat sesuatu. Tuhan buka. Dibuka, bukan dia buka sendiri, Tuhan buka. Ya, itu maknanya karamat para awliya Allah Ta'ala. Lepas tu setakat kita ni tengok tembok A to Z kan. Kalau nak syamban diukuf kalbi, pop terbuka. Ya. Dihapuskan kejahilan daripadanya dan diselimutinya dengan apa? Anugerah dan rahmat. Ya. Ini para awliya dan orang arif billah sebenarnya. Bila dia berusaha bermati-matian memadamkan pandangan makhluk daripada kalbi dia. Ya, situ jangan kamu cenderung wahai saudaraku melainkan kepadanya. Jangan cenderungkan hati, jangan gantung hati, jangan kasih melainkan pada dia. Ya, waqad auhallahu ila Daud alaihi salam, ya, kul lisiddiqin, ya Daud kul lisiddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatanamu. Atau wahyu pada Nabi Daud, 2 pesanan besar. Ya Daud, sampaikan orang yang siddiq hati dengan aku. Apa dia? Bi, dengan aku saja. Falyafrahu, naklah mereka seronok dengan Tuhan. Ya, kita seronok dengan hamba makhluk Tuhan. Mana tak jaga dengan dia terus. Wa bi zikri falyatanamu, dan dengan zikrullah kamu rasa nikmat. Kalau tak apa rasa nikmat lagi dengan zikrullah, banyak menangislah. Sebab apa? Belum terbuka lagi, tebal lagi hijab. Ya, itu Allah. Dan jangan kamu cenderung wahai saudaraku melainkan kepadanya. Ya, satu doa wali kan dia tawassul dengan Nabi. Allahumma natawassalu ilaika bijahi habibika sallallahu alaihi wasallam an tahfaza qulubana minal maili ila ghairik. Ya Allah, kami bertawassul dengan kemegahan bagi Islam, bahawa tolonglah pelihara kalbi kami, jangan cenderung kepada selain engkau. Betul, tawajuh dia terus kiblat batin ni. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Itu murakabah dalam Naqsyaband, murakabah ahadiyah. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu berada, depan, belakang, kiri, kanan, zahir, batin, semua di sana wajah Allah. Mana wajah Allah? Bukan zat dia. Dan banyak sana di sini ada kan, berbilang lah. Wajhullah ay wajhut tajalliyat, wajah tajalli. Semua makhluk dipanggil wajhut tajalli, tempat cermin memandang kebesaran dan keagungan, kewujudan dan kesempurnaan dia. Macam kita lah kan, kita rapat dengan apa, bapa seorang, kawan baik betul, dia baru meninggal 2 minggu. Kita tengok anak dia dan bapak dia, nampak anak dia tu panggil wajah tajalli.
Tengok rumah dia nampak kawan kita yang meninggal, tengok tak nampak dia. Dan jadi yang lain tu dia panggil apa? Wajhut tajalli. Dia tengok ke mana saja dia akan nampak orang. Ya, semua makhluk dipanggil wajhut tajalli, wajah pentajalian akan kewujudan dan kebesaran Allah yang Maha Agung. Maka kamu akan mengecapi kebahagiaan selama-lamanya. Bila terbuka ni, bermakna dia masuk dalam apa tuan? Jannatul Mu'ajjalah, syurga yang disegerakan oleh Allah Ta'ala. Maka dalam syurga ada apa tuan? Ada kerisauan, ada ketakutan, tak ada. Ada tension, boring ada tak ada? Tak ada. Sebab tu yang duduk taraf ni dan orang mengikut jalan dia tidak akan ada rasa ketakutan, kedukcaan, tak ada. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sebab apa dia tak ada takut, tak ada khazan? Sebab apa? Bila dah masuk dalam syurga, apa ada lagi? Dalam syurga mana ada benda-benda macam ni? Namang, nikmat, senikmat-nikmat. Maka syurga tu ada dua, satu di sana, satu di sini. Di sini apa? Jannatul Ma'rifah. Wa liman khafa maqam rabbih jannatan. Disediakan bagi orang yang gerun makam ketuhanan. Siapa yang dapat gerun? Bila dia ada makrifat. Ya, dia kenal body gerun, dia kenal body cinta. Seorang kalau tak kenal Ulau Tedung, dia duduk dekat bandar, nama pun tak pernah dengar. Kalau kita bawa dia Ulau Tedung, bangun nak patut, dia lari tak? Tak lari, dia tak kenal. Lawan ni apa benda berkilat-kilat ni. Ulau Tedung sebat mampu itu. Sebab kenal. Sebab tu rahsia Tuhan jadi kita supaya kenal. Ya, sebab tu Ibn Abbas tafsirkan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ai illa liya'rifun. Sebab bila dia kenal siapa Tuhan, masya-Allah, ya, confirm hati dia tak akan pergi tempat lain. Rindu yang kuat, cinta yang kuat, gerun yang kuat dengan Tuhan. Ini dia akan berjalan ke hadrat Tuhan maknanya. Allahumma ja'alna minhum. Kena kata man lam yakun bi ahad lam yakun bi ahadin, masya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammad wa inna khairal alhamdulillah. Subhanakallahumma. Guru. Ya. Satu soalan. Apa tu? Boleh ke? Baca hadis tadi, mazala abdi yataqarrab ilayya hatta, kan dia rukun hatta kuntu asma'u alladhi yasma'u bihi. Kan? Anda tengok kalau ke mana tanda-tanda bagi orang yang anda tak tahu apa istilah dalam ilmu tasawuf, yang mungkin musyahadat yang sampai mereka tersasar, sampai datang khatir ataupun benda-benda yang tersasar seperti ajaran-ajaran yang tidak sepatutnya. Mereka selalu menggunakan perkataan ini dari Allah, ini dari Allah. Hakikat dia benda ni dengan pandangan dalaman syuur, ya. Sebab tu ada beza antara ahli sufi dengan golongan Jabariyah. Golongan Jabariyah mengatakan semua dari Allah, tapi maksud dia lain. Tujuan dia nak keluar daripada syariat. Bila semua dari Allah, makna apa? Tak ada hukum taklif kat dia. Itu rosak. Ya, minum arak pun dari Allah. Ya, tembak awam dia, mau tembak kepada dia pun mampu. Adapun ahli sufi, mereka tak menafikan akan usaha dan ikhtiar, tetapi mereka tak memandang benda usaha ikhtiar. Itu maksudnya. Ya, dia memandang tu, dia padamkan pandangan. Kesedaran dia kepada usaha ikhtiar tu dipadamkan. Sebab tu hijab. Ya. Anta ma'al aqwan ma lam tusyahid al-mukawwin. Anta ma'al aqwan, qalbi kamu ditambat dengan makhluk, kamu tak boleh pergi ke Tuhan. Ma lam tusyahid al-mukawwin, selama engkau tak syuhud akan Allah Ta'ala. Jadi makna oleh sufi bukan dia menafikan usaha ikhtiar, bahawa usaha ikhtiar ni tempat tambatan hukum syarak. Sebab adanya usaha ikhtiar situ asbab dia berikan kita pahala atau dosa. Zahir pada kita dia asbab nampak kita buat baik, ada pahala. Itu hukum syarat dekat situ. Tapi untuk pergi kepada makam makrifat kepada Ta'ala, maka jangan pandang, bukan buang. Wakhlak nak lain. Tanggalkan dua sepatu kamu. Nak berjalan ke istana kena pakai sepatu. Kalau tidak, kat gate kawan kata orang gila mana. Tapi nak masuk ke istana kena buang sepatu. Apa maksud dia? Nak berjalan ke Tuhan kena ada ilmu dan amal. Tapi nak usul ilallah, jangan berpandang pada ilmu dan amal. Matikan pandangan tu. Jangan pandang, jangan rasa kita berilmu, jangan rasa kita beramal. Itu dipanggil fana' alih. Lenyap. Antabdu azamatillah. Terselah, maknanya kalbi dia dengan Allah Ta'ala. Dia pandang terus. Ya, ada beza antara
Mu'tazilah, golongan Jabariyah dengan ahli Sufiyah. Sikit dia lagi tu. Wallahu a'lam. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa lana Muhammad. Allahumma ighfir lana wa inna khairan. Alhamdulillah. Subhanallah.